Jadi saya pikir budget ini seperti mana yang saya sebutkan tadi, ianya menyeluruh dan ia akan memberikan impak yang cukup baik kepada rakyat secara keseluruhannya. Sebab ianya meliputi pembangunan, ekonomi, sosial, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang Hari ini kita kembali lagi di Dewan Undangan Negeri Sabah untuk sama-sama membincangkan satu topik yang cukup hangat dan penting, yaitu Belanjawan Negeri Sabah 2025 yang telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan Sabah pada 15 November yang lalu. Apakah inisiatif baharu yang diketengahkan oleh Kerajaan Negeri Sabah kali ini? Dan adakah inisiatif yang baharu yang dibentangkan dalam Belanjawan 2025 seperti yang diharapkan? Bersama saya pada petang ini ialah Yang Berhormat Datuk Harun bin Durabi, Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Adun Bengkoka. Selamat datang, Wabi Datuk. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi datang ke tapak keruai kami pada hari ini untuk bersama-sama berkongsi dan menyelami beberapa aspek utama dalam belanjawan yang telah dibentangkan Jumaat yang lalu. Apa kabar, Wabi Datuk? Alhamdulillah, sepanjang 3 hari ini sihat. Terdapat beberapa soalan yang saya akan tanya Datuk. Ya, insyaAllah. Pertama ialah, apakah pandangan YB terhadap peruntukan utama yang telah dibentangkan dalam bajet 2025 oleh Menteri Kewangan Sabah dan sejauh mana ia mencerminkan keperluan rakyat Sabah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mini studio lah ini, KSTI, yang telah menjemput saya untuk bersama-sama hari ini bercakap berhubung dengan bajet yang telah dibentangkan pada 15 November yang lalu. Alhamdulillah, bajet yang telah dibentangkan yang diberi tajuknya pun cantik dan ianya saya rasa membawa makna yang lebih besar kepada kita rakyat negeri Sabah secara keseluruhannya. Tajuk Sabah Makmur, Rakyat Sejahtera. Inilah tajuk bajet yang telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan kita pada 15 hari bulan November yang lepas. Tajuk ini, bajet yang telah dibentangkan ini adalah merupakan bajet yang menyeluruh. Tidak ada satu pun yang tertinggal keperluan utama kita di negeri Sabah. Sebagai contoh, kita telah memberikan bajet yang begitu besar kepada pembangunan, kebajikan, ekonomi maupun pembangunan sosial di negeri Sabah ini. Dan saya menganggap bajet ini merupakan sejarah baru bagi negeri Sabah kerana ianya merupakan satu jumlah yang lebih besar daripada bajet-bajet yang telah diumumkan pada masa-masa yang lalu lah. Okay. Jadi saya pikir bajet ini seperti mana yang saya sebutkan tadi, ianya menyeluruh dan ia akan memberikan impak yang cukup baik kepada rakyat secara keseluruhannya. Sebab ianya meliputi pembangunan, ekonomi, sosial, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang kalau saya sebut beberapa ini peruntukan yang disediakan khas untuk pembangunan modal insan kita. Pelajar-pelajar yang belajar di IPT, sama ada pelajar-pelajar siswa kita ataupun pelajar-pelajar diploma. Telah diberikan banyak peruntukan, macam-macam peruntukan. Saya pun lupa sudah apa jenis peruntukan. Sebabnya terlalu banyak. Dan yang paling pentingnya di sini, selain daripada peruntukan-peruntukan khas ini, kita ada lagi peruntukan yaitu inisiatif
yang diberikan kepada khususnya pelajar-pelajar kita, bantuan one off yang boleh dipohon oleh pelajar-pelajar kita. Ini adalah satu usaha baru yang dibuat oleh kerajaan kita, dan saya rasa ini yang amat menarik perhatian kita ialah banyak bantuan-bantuan baru yang diperkenalkan. Contohnya sentuhan kasih pada rakyat yang diberikan kepada rakyat sebanyak 300 ringgit seorang dalam satu tahun depan lah. Maknanya ini adalah permulaan. Mungkin kalau perkara ini memberi kebaikan yang lebih kepada rakyat kita, tidak mustahil bantuan ini akan bertambah pada akan datang. Tapi sebagai permulaannya kita sudah ada, dan bukan kecil bantuan ini 300 kepada setiap penerima yang layak lah. Tidak semua kita rakyat di negeri ini yang akan diberi, ianya bergantung kepada kelayakan B40, mereka-mereka yang tergolong dalam EKC. Soalan seterusnya, apakah perkara dalam atau agenda dalam belanjawan yang dibentangkan sebelum ini yang paling menarik perhatian YB Datuk? Pertama sekali yang menarik kepada saya, dan saya rasa untuk rakyat secara keseluruhannya, ialah sentuhan kasih rakyat yang diberikan kepada rakyat secara menyeluruh tanpa mengira dia punya latar belakang apa semua. Yang penting dia layak. B40 dan mereka yang ada EKAS dia akan mendapat bantuan ini secara menyeluruh. Dan yang keduanya, saya amat tertarik dengan bantuan ataupun inisiatif baru kerajaan kepada pelajar-pelajar kita, yang mana pelajar-pelajar kita sekarang ini ada peluang untuk memohon beasiswa. Banyak bentuk beasiswa yang kita beri, beasiswa kerajaan, beasiswa Yayasan Sabah, dan selain daripada itu kerajaan negeri juga menyediakan bantuan kepada pelajar-pelajar kita. Pelajar-pelajar kita diberi ruang dan peluang sepenuhnya oleh kerajaan, sehingga kita menyediakan peruntukan kepada pelajar-pelajar kita. Sekarang ini pelajar kita mendapat bantuan daftar. Kalau di peringkat ijazah, kita ada bantuan sebanyak tidak silap saya 3.000. Selain daripada itu, pelajar-pelajar kita di peringkat diploma mendapat 2.500. Dan satu lagi inisiatif baru yang diperkenalkan di sini ialah bantuan sukses kepada sekolah-sekolah untuk mengadakan program-program kecemerlangan di peringkat sekolahnya. Kita juga menyediakan peruntukannya. Dan satu perkara lagi yang baru kita dengarlah, yang saya rasa ini satu perkara yang amat baik sekali. Satu lagi bantuan kepada penyaga tepi jalan. Penyaga di tepi jalan ini dibantu. Mereka yang ada berlesen, pendaftar, diberi bantuan sebanyak 5.000 ringgit one off. Bantuan ini adalah kita punya inisiatif baru lah kerajaan kepada penyaga kecil. Dan selain daripada itu, kerajaan juga memperkasakan kita punya kaum hawa, wanita, yang mana kerajaan kita bersedia untuk memberikan peluang kepada kaum hawa, kepada wanita kita untuk menjadi di kalangan pembuat pemutus acara. Maksudnya dia sebanyak 35% peluang diberikan kepada wanita ini sebagai pemutus dasar. Dia diberikan di situ. Maksudnya wanita kita ini akan diberi perhatian untuk memegang jawatan-jawatan utama di dalam kerajaan. Baiklah, Datuk, soalan terakhir daripada kami. Apakah harapan YB Datuk mengenai kecekapan pengurusan peruntukan dalam Belanjawan 2025
bagaimana kerajaan boleh memastikan dana yang diperuntukkan digunakan secara optimum tanpa pembaziran? Saya pikir perkara ini sejak dulu pun menjadi amalan kita. Kita mengharapkan kepada kita punya pihak-pihak pelaksana agar ianya menjalankan tanggung jawab dan kerja mereka secara telus, secara cergas, dan juga kita mengharapkan pelaksanaan apa juga kita punya program, apa juga kita punya peruntukan ini pelaksanaannya hendaklah secara efisien oleh semua pihak yang bertanggung jawab, sama ada kita punya kaki tangan perkhidmatan awam di negeri Sabah maupun kaki tangan kementerian. Itu yang kita harapkan supaya ianya berlaku berjalan dengan lancar, dan kita mengharapkan dengan cara pengurusan secara efisien ini tidak adalah ketirisan, tidak adalah berlaku berbagai-bagai perkara yang menyulitkan kepada pelaksanaan agenda kerajaan ini. Terima kasih YB Datuk di atas pandangan dan perkongsian yang sangat berharga mengenai Belanjawan Negeri Sabah 2025. Semoga perkongsian daripada YB memberi manfaat kepada semua. Terima kasih Datuk. Sama. Saya.